Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan, line tak apa clear. Suara okey? Tak, nanti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya kasihi para penonton, utamanya daripada special request Surau Ar-Raihan, teknologi Bandar Teknologi Kajang. Jadi tuan-tuan yang menyaksikan pada pagi ini live daripada Ustaz Abdullah Khairi, UAK. Alhamdulillah, Ustaz Azki ibadah. Allahu Akbar. Jadi pada pagi ini, apa yang kita akan bicarakan insyaAllah ialah hikmah di sebalik puasa ini. Apakah hikmah di sebalik puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita? Pertama, hikmah di sebalik puasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan puasa kepada kita pertama sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang menyaksikan live pagi ini baru ada 150 orang. Tuan-tuan, insya-Allah program pagi ini adalah sebagai mengutip dana untuk pembinaan kelengkapan tandas Surau Ar-Raihan, Bandar Teknologi Kajang. Jadi tuan-tuan yang menyaksikan bolehlah masuk nanti derma tuan-tuan ataupun duit faedah ke apa untuk pembinaan tandas tersebut. Mereka jangka untuk mengutip hampir 150,000. Jadi saya tolong ajalah insya-Allah. Okey, sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi makan, kita makan siang daripada bulan Syawal sampailah kepada bulan Syaban semula. Maksud dia 11 bulan. 11 bulan kita makan. Kemudian sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan kepada kita berpuasa. Sebenarnya puasa ini bukan umat Nabi Muhammad SAW sahaja, telah diwajibkan umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, untuk menunjukkan, menjadikan kita ni sama ada orang yang bertakwa ataupun tidak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpuasa, nikmat dia tu kita akan rasakan apabila kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada
terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu keistimewaan dalam Ramadan ini. Apa tujuannya? Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu nak menghitung akan nikmat Allah, maka tidak kamu terhitung. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, Allah bagi nikmat kita cukup banyak. Nikmat kesihatan kita. Nikmat ada ruang. Kan? Ada peluang. Tapi dalam Ramadan yang penuh keberkatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu ketika yang kita boleh makan pada siang. Tapi dengan Ramadan ini, kita yang benda yang halal bagi kita, maka haram bagi kita. Halal macam mana? Kita boleh makan pada siang hari, halal, tapi Ramadan, haram bagi kita. Kita bersama dengan isteri kita boleh, halal, anytime, tapi Ramadan, siang, haram bagi kita. Sebab itu tuan-tuan, syukurnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita ini, supaya kita dapat berfikir, ya Allah, bagaimana ada orang di kalangan kita yang hidup, mereka tidak mampu untuk menjamah makanan. Mereka dalam keadaan susah, fakir, miskin dan sebagainya. Maka Alhamdulillah kita merasakan bahawa, ya Allah, dulunya aku boleh merasai nikmat semua itu. Tapi ketika ini, aku nak merasai bahawa nikmat yang Allah bagi kepadaku itu tak ada bagi aku. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa, ya Allah, kita akan rasa satu sifat positif kepada kita. Bagaimana kita nak membalasnya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bukan semata-mata cukup dengan menyebut Alhamdulillah. Tetapi orang yang tanda bersyukur, dia akan berkongsi dengan orang lain. Sebab itu disebut di sini, mengerjakan ibadah bererti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang dengan tidak terhitung. Dan jika kita nak menghitungnya, maka tidak mampu kita. Nikmat mata yang kita boleh melihat. Nikmat mulut yang boleh menjamah makanan. Boleh berkata-kata. Nikmat telinga yang boleh mendengar. Nikmat tangan yang boleh memegang. Nikmat kaki yang boleh berjalan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita bangun waktu pagi, tiba-tiba, ya Allah, mata kita tidak dapat melihat. Masa tu baru kita rasa, ya Allah, dulu aku boleh melihat, ya Allah. Tapi sekarang ni kau telah ambil nikmat ini. Baru kita rasa, ya Allah, rugi yang tersangat-sangat. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sementara sisa umur yang ada ini, ada orang tuan-tuan dia tak ambil kesempatan ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kesempatan. Bila kita rasa, ya Allah, aku masih lagi ada kesempatan untuk melakukan ibadat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sempena dengan Ramadan ini, syukurlah banyak-banyak tuan-tuan Allah bagi kepada kita. Memang Alhamdulillah boleh duduk di rumah PKP. Duduk di rumah bersama keluarga, buka puasa bersama keluarga, Alhamdulillah. Boleh solat berjamaah. Ada di kalangan kita mengambil peluang untuk menjadi imam. Boleh tadarus bersama keluarga. Ini kesempatan yang kita ada. Jadi tuan-tuan, banyak kelebihan dalam Ramadan ini. Ada di kalangan kita dulu jarang masak. Kan? Ini terpaksa kena masak. Dulu
boleh keluar pergi ke bazar Ramadan mudah tak ada. Tapi alhamdulillah kesempatan yang ada ini, kita carikan ruang dan peluang untuk kita memenuhinya, untuk bersama dalam keluarga kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi dalam Ramadan ini hikmahnya? Yang kedua, sebagai tanda praktik jujur dan amanah kita. Larangan ketika puasa adalah amanah daripada Allah kepada kita. Bayangkan kita berada di tempat yang sunyi dan tidak ada seorang pun melihat. Jika ikutkan hawa nafsu, kita boleh saja makan dan minum tanpa diketahui orang lain. Kalau nak ikut tuan-tuan, dalam Ramadan ni, siapa nampak kita? Sebab itu Nabi SAW bersabda, As-sawmu li, puasa ni bagi aku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Puasa ni aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang membalasnya. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kalau sebut pasal semayang, pahala disebut. Kan? Kalau kita berjemaah 27 kali ganda. Kan? Kalau kita semayang seorang disebut berapa pahala. Tetapi bila disebut tentang puasa ni, tak disebut berapa ganjaran. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Sebab tu puasa ni tuan-tuan, kalau kita nak makan pun, siapa yang tahu? Tapi menunjukkan nak praktis dalam diri kita ni, supaya kita bersifat jujur dan amanah dengan tanggungjawab ini. Kerana apa? Kerana kita boleh saja makan minum tanpa diketahui orang. Orang tak tahu. Masuk dalam tandas, kan? Teguk ayak, telan, tegak kenyang. Keluar-keluar, nampak macam puasa. Kalau kita melakukan puasa ini dengan yakin bahawa Allah melihat perbuatan kita, maka didikan amanah ini hendaklah diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi amanah, tanggungjawab yang Allah bagi pada kita dalam Ramadan ini, maka kita akan praktikkan di luar nanti. Walaupun orang tak nampak, orang tak tahu. Kerana apa? Ramadan ini membentuk diri kita menjadi orang yang jujur dan amanah. Ini satu hikmah daripada Ramadan. Yang ketiga apa? Apa hikmahnya? Melatih diri mengawal hawa nafsu kita. Puasa mengajar kita menahan nafsu yang sering terarah kepada sifat kebinatangan, yang hanya memikirkan tentang makan, minum, hubungan jenis dan sebagainya. Jika kita tidak dapat mengendalinya dengan betul, nafsu kita akan naik taraf dan menjadi lebih dekat dengan malaikat. Kalau nafsu sudah bersih dan naik taraf, kita akan lebih mudah mengerjakan ibadat dengan niat yang ikhlas dan bersih. Inna nafsa ammaratu bisu. Nafsu ini ada tingkatannya. Nafsu itu mengarah kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tapi dalam Ramadan, kita boleh kontrol hawa nafsu kita. Sebab tu pernah Nabi bersabda, apabila seorang syabab nak menahan hawa nafsu dia, disuruh berpuasa. Kan? Kalau tak boleh puasa, disuruh kahwin. Kalau disuruh kahwin, kalau tak boleh, disuruh berpuasa. Kerana apa? Nak menahan hawa nafsu dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nafsu ini menyeru kita, mengarah kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita santai-santai aja. Kan? Di pagi yang penuh keberkatan ini dalam bulan Ramadan. Sambil kita ceramah, kuliah. Jadi tuan-tuan yang menyaksikan 350 orang sekarang ni, untuk makluman tuan-tuan, kuliah pagi ini special request daripada Surau Ar-Rayhan, Bandar Teknologi Kajang, untuk mengutip dana
bagi pembinaan tandas, kelengkapan kolam ambil wuduk dan tandas. Jangkakan 150,000. Jadi tuan-tuan bolehlah menderma untuk pembinaan surau tersebut. Sambil-sambil kita santai-santai, kita tengok sikit komen daripada sahabat-sahabat yang live. Ustaz Azki, senyum sikit, serius saja. Ramadan Ustaz, 30 hari dah. Kita tengok sekejap. Abang Zul kita hadir. Syafiq Rahman, Assalamualaikum Ustaz. Saya frontliner di Qatar. Saya dapati positif COVID. Tolong doakan saya. Masya Allah. Duduk di Qatar. Sahabat kita pun menyaksikan live pada pagi ini. Nurul Iman. Sabah Nur. Okey. Pijan. Tolong share insyaAllah. Kita santai-santai pagi ni. Okey, itu Ciputra, 8 Hanoi, Surau Raihan, bank account dia telah terpapar di skrin tu. Jadi tuan-tuan boleh untuk derma kepada Surau Ar-Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Semua line clear sangat di Ukah Perdana Ampang musim PKP ni Ustaz. Dah tak boleh turun ke Masjid Ridwan Ulu Kelang. Selamat menjalankan ibadah puasa Allah. Masjid mana pun dah tak dapat. Jadi insyaAllah doa banyak-banyak tuan-tuan dalam Ramadan yang penuh keberkatan ni. Semoga Allah SWT angkat semula COVID-19 ini. Dan kita rindu untuk berada di rumah Allah SWT. Kita tengok komen sekejap, nanti kita sambung. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Izzah Daud. Ni kawan lama Okey. Asra garang tapi tetap menawan. Jambang panjang, ya tak tahu nak buat apa, simpan je. Bisa tukar orang tak sempat beli. Jelutong Penang clear. Tolong berikan kesembuhan pada walau risiko tinggi, tapi tuan antara Allah yang bertugas di frontliner ni Syafiq kita dah. Kita doakan dia insyaAllah. Dapat ajak anak Quran dengan Iqra sebab tak boleh hantar anak pergi mengaji. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dari Singapura. Terbaik. Sabah Papar. Ustaz tak boleh jangka orang yang duduk dalam ni. Greek. Jelaskan tentang 15 Ramadan. Oh, ya, terluar-luar berkenaan dengan tak apa, nanti kita akan ada kuliah special untuk ni. Semoga rahmati memberkati perlindungan jalan hidup Ustaz. Terima kasih. Tolong tuan-tuan, tolong share Abang Zul kita. Kita santai-santai hari ni. Tujuan dia untuk kita kutip derma pembinaan kelengkapan Surau Ar-Raihan di Bandar Teknologi Kajang. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh derma, ada tu di akaun tu. Sekejap saya pinkan dia. Tengok. Pematang Pau clear, Sandakan pun Sabah clear, suami saya peminat Ustaz. Terima kasih. Bila nak main TUDM Subang. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan, boleh masukkan dalam akaun tu ya. Surau Ar-Raihan. Bank akaun dia, bank Islam. Jadi untuk pembinaan tempat wuduk dan tandas
penggunaan jamaah. Jadi insya-Allah 343 orang yang menyaksikan boleh bank in seorang kalau ada duit sempena dengan Ramadan ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan pahala insya-Allah. Dan untuk makluman daripada Abang Zul kita, alhamdulillah pagi ini ada seorang hamba Allah, dia telah bank in 1,000 dalam akaun. Jadi boleh tengoklah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hikmah daripada Ramadan ini. Yang keempat, apa hikmahnya? Untuk menjaga kesihatan kita. Sumu tasihhu. Puasalah. Kenapa? Kerana dia menyihatkan tubuh badan kita. Dan apabila kita setiap hari selama 11 bulan duk makan, perut kita akan proses. Tapi alhamdulillah, bila kita berpuasa, perut kita berhenti sejenak. Kan? Daripada lepas pada sahur tu dia akan proses, kemudian berhenti, bagi rehat supaya kita dapat kan menghadamkan segala baki makanan yang ada. Jadi boleh rehat. Daripada setiap hari duk ke darah duk makan kan. Tapi alhamdulillah dengan Ramadan ini. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bangun pagi perut dalam keadaan dihadam, kita akan rasa satu nikmatnya kesihatan yang Tuhan bagi kepada kita. Itu hikmahnya. Tuan-tuan boleh tanya insya-Allah online ni apa saja soalan yang boleh kita jawab, kita jawab. Itu hikmah di sebalik puasa kita sihat. Jadi kalau tuan-tuan lepas dari Ramadan ni, kalau berat badan turun, kira okey lah. Tapi kalau kan tambah kilo, something wrong ni. Dah lah PKP ni pun tamam dah. Daripada 70 dah masuk 80 lebih dah ni. 80. Tapi alhamdulillah dalam PKP ni kita berada dalam suasana Ramadan, seronok tuan-tuan. Banyak kelebihan yang kita dapat insya-Allah. Kerana apa? Doktor dan ahli perubatan selalu menasihatkan supaya jangan terlalu banyak makan dan minum. Kerana menyebabkan penyakit. Penyakit ini datang daripada mana? Daripada makanan yang kita makan. Kan? Daripada makanan yang kita makan. Tapi alhamdulillah dalam Ramadan, benda yang boleh kita makan pada siangnya dah tak boleh kita makan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan memberikan kesihatan yang baik untuk kita dalam Ramadan ini. Apa hikmah seterusnya? Nah, kita tengok jap. Santai-santai insya-Allah boleh tanya soalan. Yang kelima hikmah daripada Ramadan ini, melemahkan nafsu kita, nafsu syahwat kita. Jika seorang tidak mampu berkahwin dan bimbang terjerumus ke dalam perzinaan, dia disuruh berpuasa supaya gejolak nafsunya berkurangan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai golongan pemuda, sesiapa antara kamu yang mampu berkahwin, hendaklah ia berkahwin. Sesiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Kerana yang demikian itu dapat mengurangkan nafsunya." Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Seperti saya ulang tadi, hikmah puasa ini tuan-tuan melemahkan nafsu syahwat kita. Kalau tak puasa jangan tanya. Kan? Bendera negaraku every time, every day, every night. Tapi alhamdulillah kita boleh kontrol hawa nafsu kita ketika Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Okey, apa-apa saja soalan tuan-tuan boleh tanya insya-Allah. Kita ada 398 orang sekarang ni. Saya dah pin dah tu. Tujuan, kali lagi saya ulang, tujuan kuliah santai pagi ni bersama dengan follower saya adalah tujuan untuk mengutip dana kepada pembinaan tempat wuduk dan tandas untuk kegunaan jamaah 1,000 dan 1,000 pelajar kafah
Surau Ar-Rayhan, Banjar Teknologi Kajang. Dia ada akaun itu, jadi tuan-tuan boleh bank in. InsyaAllah. Kita target untuk mengutip dana $150,000. Okey, dokah sikit. Kalau kita baca selain doa ibu bapa ketika sujud, boleh tak? Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun." Paling hampir aku dengan hamba aku, maksudnya ketika sujud. Fa aksiru minad du'a. Kata Nabi SAW, masa tu perbanyakkan doa. Jadi tuan-tuan, ketika sujud tu banyak berdoa. Apa saja tuan-tuan doa, tapi jangan sebut dengan perkataan bahasa Melayu, batallah sembahyang kita. Kan? Kita lintaskan dalam hati kita. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni tanya, ketika sujud kita nak berdoa. Kan? Doa ibu bapa boleh. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dalam bahasa Arab. Kan? Doa banyak-banyak insya-Allah, tak ada masalah. Ketika sujud. Tambah-tambah dalam Ramadan ini, kan? Doa yang la turaddu, dia tak ditolak dalam Ramadan ini. Kita doa banyak-banyak. Macam mana nak bagi sumbangan? Okey, tengok tu saya dah pindah. Jadi tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun surau tersebut. Okey, boleh tanya soalan insya-Allah pagi-pagi ni. Saya ke udara 1 jam aja, lepas tu kita berhenti. Ada santai aja. Kita ada beberapa slot untuk apa hikmah lagi Ramadan Al-Mubarak ini? Okey, ada satu soalan sebelum. Husin Selaman, Ustaz, negara kita dilanda COVID dan kita diarahkan untuk PKP. Apakah hukumnya pada mereka yang melanggar arahan PKP? Seperti keluar tanpa arah tujuan, kita tak melakukan amalan seperti berjamaah. Kita tetap melakukan amalan seperti berjamaah di surau, di masjid. Adakah berdosa sebaliknya? Tuan-tuan kena ingat, maqasid syar'iyah. Kita kena jaga hifdud agama, tapi kena menjaga diri kita, nyawa kita. Pemerintah, Majlis Fatwa telah menetapkan supaya kita berada di rumah kerana untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kalau kita pergi ke surau atau masjid, tidak mendengar arahan, kita menyebarkan virus ni tuan-tuan, dia memerlukan kepada perumah untuk membiak. Berbeza dengan bakteria. Dia boleh hidup sendiri. Virus ni dia perlu kepada perumah, host dia, untuk merebak. Jadi kita pergi solat, duduk rapat-rapat, menyebabkan tersebarnya virus ini. Tuan-tuan bayang, kan? Bila tersebar, menyebabkan nyawa orang lain menjadi bahaya. Kalau kita ingkar perintah, boleh jadi hukum kepada berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia melibatkan nyawa kita. Jadi ikut arahan, duduk di rumah insya-Allah. Banyak manfaat kita boleh buat sempena dengan PKP ni. Soalan seterusnya ada kita. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat, murah rezeki, dan lindungi Allah. Doa khas dah untuk kesihatan. Doa khas untuk kesihatan. Allahumma rabban nas mushibal ba'ishfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tak apa boleh special message kepada saya, Encik Badrul Amin. InsyaAllah saya akan tulis untuk special doa khas untuk Encik Badrul. Usub Rahman, Assalamualaikum. Saya nak tanya, kawan saya selalu hantar gambar makan. Adakah berdosa? Orang yang hantar macam saya buka restoran. Jadi kita nak promosi, memang kita hantar gambar-gambar makanan ni. Kalau tidak, orang nak beli macam mana? Jadi kalau tuan-tuan saja nak hantar, tak ada keperluan, tak perlu kot. Kan? Macam saya buka restoran, kita kena paparkan menu.
untuk orang nak order secara online. Yang tu tak ada masalah. Ni tak ada tujuan. Tak perlulah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Nak bertanya, ramai di kalangan kita baca Quran terutama di bulan Ramadan tapi kurang memahami maknanya. Macam mana Ustaz? Sebab tu dalam Ramadan yang penuh keberkatan ini kita ada ruang yang cukup banyak dan duduk di rumah. Ini masanya. Saya tuan-tuan, kitab ni sampai hancur, Al-Quran ni. The Miracle. 15 dalam 1 sampai nak hancur dah. Sampai nak hancur. Dalam ni dia 15 dalam 1. Alhamdulillah. Lama dah saya beli kitab ini, Al-Quran ini. Dia ada 15 dalam 1. Dia tulis, dia ada makna di bawah dia. Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Dia terjemah satu-satu. Saya hafal kalimah ini satu persatu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalimah Al-Quran ini dia akan berulang semula. Jadi bila kita hafal, kita akan faham Zalikal Kitab. Tuan-tuan tengok dalam Quran yang sekarang ni ada 20 dalam 1. Kan? Ini 15 dalam 1, lama dah sampai nak hancur dah. Saya selalu baca macam mana saya tengok dia akan ulang ayat tersebut. Jadi kalau kita boleh memahami kalimah ni, kalimah Al-Quran, contohnya dia tulis Zalika. Apa maksud Zalika? Al-Kitab. La apa dia? Raiba. Fi. Hi. Hudan. Lil Muttaqin. Satu-satu. Alhamdulillah, lama kelamaan. Kita tengok ayat Quran itu, kita akan memahami. Kan? Bila kita faham apa yang dibaca, kita akan rasa satu kepuasan. Dan ayat Quran ni kena berguru. Sebab apa? Sebab walaupun kita faham, tetapi kadang-kadang, contohnya, disebut qumtum ila salah. Dia ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari' kan? Apabila digunakan, telah bangunlah kamu untuk solat, kemudian disambung ayat tu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, kan? Tengok dia kata telah dirikan solat. Maksud dia telah dirikan solat, lepas tu baru wuduk. Maksud dia lepas sembahyang wuduk. Sebab tu kena faham, kena berguru. Kalau kita tengok macam tu, kan, maksud dia lepas sembahyang baru ambil wuduk. Sebenarnya ialah ambil wuduk dulu baru solat. Walaupun kita tengok, faham, kita kena berguru. Bukan boleh tafsir ikut suka. Kena ayat Quran ini, dia mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau boleh Quran ini baca berguru. Alhamdulillah saya tengok ni ramai ustaz-ustaz yang pandai tajwid. Contohnya Ustaz Fakhrul Razi, dia buat live kan melalui Instagram. Jadi kita boleh tengok makhraj huruf yang keluar. Bagaimana nak sebut the, kan? The. Jadi kita boleh sebut allazi. Boleh sebut dengan keadaan yang baik, kena berguru. Jadi insya-Allah kita betul kita faham, kita berguru, kurang-kurangnya ada manfaat dalam Ramadan yang penuh keberkatan ni. Ustaz Dr. Ismail nak tanya, kalau tak bayar fidyah, kalau tak bayar zakat fitrah bulan ni, boleh tak? Sebab dia susah, tak ada duit nak bayar. Kalau orang tu termasuk dalam asnaf nak bayar zakat, macam mana? Dia sepatutnya terima zakat. Kan? Ni sahabat Ana ni, game PhD. Ustaz Ismail dah, Dr. Ismail dah hantar dia patut terima zakat, Ustaz, kalau dia tak mampu. Muhammad Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lelaki bila berhadas besar keluar darah, batal ke puasa, Ustaz? Berhadas besar apa ni? Kalau lelaki bila berhadas besar keluar darah, darah keluar mana? Anak merapu apa? Soalan pun tak faham. Berhadas besar keluar darah, batal ke puasa? Keluar darah kat mana? Orang lelaki mana ada haid, merapu. Ini soalan trik ni. Asnah Ana, doakan arwah anak saya yang meninggal dunia tak? Ustaz ada doa tak untuk arwah
anak yang sudah meninggal, doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doa. Ataupun kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, panjang doa tu kan. Kalau tak boleh doa Arab, ya Allah ampunlah dosa anak aku ya Allah kan. Luaskan kuburnya, doa aja Kak. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa seorang ibu. Ahmad Adib, Assalamualaikum. Komen pasal sikit pasal Abu yang asyik kecam. Kita ada, insyaAllah, kita baru ni bersama dengan Ustaz Haslin, Ustaz Dr. Izhar dengan Syamsul Debat. Kita dah komen dah isu ni. Dan orang Melayu kita ni, dia ada sifat dengki, sifat hasad, sifat PhD kan, perasaan hasad dengki ni. Dia macam mana tu dia susah orang Melayu ni. Saya memang siam dia lain sikit lah. Orang Melayu ni dia ke dengki. Orang nak buat baik pun dia tak puas hati. Orang buat baik lagi dah tak puas hati. Tahu? Ada sifat yang ni lah, sifat yang mazmumah ni. Orang nak buat baik, kita jangan duk dengki lah kan. Jadi kita dah jawab soalan tu, jadi viral lah. Hampir 3 juta yang menyaksikan ketika kami santai-santai. Jadi Cik Ahmad Adib boleh tengok dalam Facebook saya, scroll di bawah tu tengok live dalam program tersebut kan. Adrol, okey. Trace Ustaz kat bibir ada apa tu? Mana ada apa? Hang lawa, hang makan nasi ya. Aku pun penampak. Fairuz, sebab kena bangun untuk bersahur boleh tak? Boleh solat subuh awal waktu. Alhamdulillah. Sebab apa? Sahur ini kata Nabi SAW membezakan di antara puasa orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi tak ada sahur. Jadi kita bangunlah sahur. Kurang-kurangnya tuan-tuan, perut kita ni bila kita makan, kalau tak ada makan dia akan stop terus. Kalau tak makan sahur, dia akan berhenti proses penghadaman tu awal. Jadi menyebabkan takut keluar asid yang berlebihan, kita akan jadi gastrik. Jadi bila kita makan sahur tu kan, lewatkan sikit kerana dia ada keberkatan. Orang yang bangun sahur ni ada keberkatan. Sehingga Nabi suruh minum walaupun seteguk air. Dan perut kita ini pukul 2 dia tak ada apa yang nak diproses kan. Jadi alhamdulillah bila kita masuk saja azan maghrib, kita berbuka puasa, maka dia akan jadi normal. Jadi insya-Allah alhamdulillah boleh bangun subuh. Bukan bangun subuh, lepas dah sahur tak nak tidur lagi dah kan. Kita boleh solat tahajud dan kita boleh buat subuh berjamaah bersama keluarga, alhamdulillah. Sayang jerkah dari Ustaz. Dalam ni jerkah aku seorang yang dengar. Nanti jiran bakat duk kata pelik pula. Alhamdulillah atas penjelasan. Okey. Ustaz, macam mana orang yang sama aja perangai tak ada perubahan dalam hidup walaupun bencana COVID melanda? Tuan-tuan, perubahan pada diri kita ini sebenarnya bukan terletak pada siapa-siapa. Tak pada diri kita sendiri untuk nak berubah. Kalau kita boleh berubah ke arah yang baik, umur makin meningkat, dah umur 50 lebih dah 60. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia tulis, kalau umur kita 40, tidak ada perubahan kepada kebaikan. Takut Allah kekalkan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil kesempatan ini tuan-tuan, dengan kita tak tahu bila kematian kita. Mungkin hari ini, mungkin esok. Kematian tu bila-bila menanti. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, dengan baki yang ada hidup ini, kita ambil kesempatan untuk banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyaksikan 594, jangan lupa ya tuan-tuan, kalau ada duit lebih ataupun duit faedah bank kan, masukkan ke dalam akaun Surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang untuk membina. Special hari ini request kuliah santai-santai untuk membina tandas dan tempat wuduk surau tersebut. Jadi tuan-tuan masuklah RM10 ke RM20 ke
InsyaAllah kita memenuhi permintaan. Saya tak mampu nak sumbang banyak-banyak kan, tapi kita boleh war-warkan ini kepada follower kita. Jadi insyaAllah Nur Azai, Ustaz macam mana orang yang sama aja? Dah jawab tadi. Okey. Zalila, apakah doa yang paling baik utama waktu nak berbuka, waktu sahur? Kalau boleh berdoa yang paling baik. Doa yang paling baik, doa yang Nabi ajarkan kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang paling baik yang diajar oleh Nabi SAW. Kan? Boleh Puan Zalila ataupun Cik Zalila hantar messenger kat saya, message. Saya tengok dalam messenger, saya akan bagi doa-doa yang boleh Puan Zalila baca. Tapi doa yang selalu dibaca dalam Ramadan ini adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ni saya ada masukkan semalam doa kan. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi dia kata Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ni saya masukkan dalam Facebook saya semalam kan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada orang baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi boleh beramal insya-Allah. Lagi banyak soalan. Ustaz, buat live ni saya nak tanya, niat sembahyang 5 waktu kan sebelum takbir sah tak? Atau tak? Maksud saya niat dulu baru takbir. Niat ni benda yang terlintas dalam hati. Kan? Bagi kita mazhab Syafi'i, kita kena sebutlah usalli fadl maghribi salasa rakaatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tapi niat ni benda yang terlintas. Kita duduk tu Allahu Akbar, dialah tu. Jangan datangkan was-was. Kalau kita duk sebut Allah kan, saja aku, itu bukan niat, itu ingat. Ingat. Ini benda yang terlintas. Dialah tu kita nak sembahyang maghrib, dialah tu maghrib lah tu. Kan? Jadi angkat takbir, Allahu Akbar, dia dah. Jangan was-was. Ini kita nak masukkan qasad ta'arud ta'yin tu kan. Jadi menyebabkan kita 2-3 kali angkat. Jadi insya-Allah kira apa yang terlintas di hati kita tu dialah. Angkat takbir terus. Puan Farah. Okey, Ustaz tanya masalah orang Rohingya nak minta hak duduk Malaysia. Yang ni kita akan jawab nanti pada tak silap 5 Mei nanti. Tengok ulasan kami di Facebook Live bersama dengan 5 orang insya-Allah. 5 orang ahli panel. Kita akan jemput hari itu saya UAK, Ustaz Aslin, Dr. Izhar Arif, Syamsul Debat dan insya-Allah Ustaz Kazim akan bersama dengan kami. Jadi kita akan ulas isu ini, Rohingya ini. Okey, banyak soalan. Okey, sembelit. Sembelit kot. Okey. Oh, sembelit. Buasir. Berak keluar darah. Orang yang keluar darah ni dia tak ada masalah apa pun kan. Bukan membatalkan puasa dia. Jadi ambil tutup, letakkan tisu dekat punggung dia tu, teruskan berpuasa insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pesanan buat kami untuk pelajar Unisyam. Ya, saya pun pelajar Unisyam juga. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, bukankah sekarang banyak perkongsian edit gambar? Kepala letak badan lain aplikasi edit. Apakah hukum seorang edit meletakkan kepala kepada orang lain selagi gambar itu tidak menimbulkan aurat seorang? Lagi bulan puasa ni adakah batal puasa ataupun macam mana batal puasa? Ni superimpose ni bahaya juga. Kita takut mengaibkan orang. Ingat
keburukan, kebaikan yang kita ada ni hebat, orang puji kita bukan kerana kita hebat. Sebenarnya Allah tutup aib kita. Jadi kita jangan duk buka aib orang pula. Takut Allah buka aib kita nanti, Allahu Akbar. Hebatnya Ustaz Abdul Khiri, hebatnya Dr. Ismail, hebatnya Ustaz Azki, ni apa nama Abang Zul. Kerana apa? Bukan kerana kita. Tetapi Allah tutup aib kita. Isteri kita, kawan kita tak buka aib kita. Banyak keburukan yang ada. Jadi kita tak payahlah duk buat benda-benda yang membuka aib orang, berdosa, tuan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Doa untuk menjaga perhubungan dan pasangan. Doa. Nanti boleh Aiman boleh mesej saya, insya-Allah saya akan bagi special doa untuk dia. Doakan saya dapat zuriat, insya-Allah. Kalau nak dapat zuriat ni, saya duk bawa orang pergi umrah. Apa yang selalunya saya suruh, bukan berdoa, ya Allah dapat zuriat, minta ampun dosa. Ya Allah ampun dosa, dan banyakkan sedekah. InsyaAllah Allah bagi zuriat yang terbaik untuk kita. Kan? Tanya, tak payahlah cakap orang Melayu, Ustaz. Apa tu? Tak payahlah cakap orang Melayu. Tu aku tak faham, tanya apa. Doakan kami dapat. Okey. Soalannya, kiranya kita baca Quran itu tanpa tajwid, adakah salah? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran ni dalam keadaan perlahan, maksudnya dalam keadaan makhraj yang elok, tajwid yang elok. Sebab Quran ni silap sebut makna yang berbeza. Sebab boleh, kalau demikian boleh kita bertadarus. Tadarus maksudnya kita baca orang tengok. Kalau tak betul orang tegur. Kalau kita baca seorang betul semua. Itu pentingnya bertadarus. Sebab tu kalau boleh, sementara berada dalam PKP ni, ada adik-beradik kita. Sebab tu kalau ada seorang anak kita yang hafal Quran, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, nak buat macam mana kan? InsyaAllah lepas PKP ni kena berguru, kena perbetulkan. Sebab tu perlu tadarus untuk kita perbetulkan Quran kita. Yang kedua, sekiranya kita sudah belajar tajwid tapi kita tidak mengamalkan, adakah berdosa? Berdosa. Ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Sebab ilmu ni manfaat. Pertama, ilmu kita dapat, kita amal. Lepas amal, kita sebarkan. Dan yang keempat, ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang manfaat. Okay. Kita kikis jauh dari sifat dengki. Moga dapat hidayah. Tak tahulah, sifat dengki ni sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni, Allahu Akbar. Kalau ada pada diri kita, sebenarnya masalah hati kita. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dengki ni susah, tuan-tuan. Orang Melayu ni banyak sangat. Macam mana kita nak istiqamah? Istiqamah. Kan hati, supaya hati kita jauh daripada rasa dengki dan penyakit ain yang ada pada, dan ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinika wa ta'atik. Minta doa banyak-banyak supaya hati kita ni tetap jauh daripada sifat-sifat itu. Puan Rashidah boleh mesej saya, insyaAllah special doa untuk saya jawab. Salam Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang orang selalu kaitkan sains dengan Islam? This is very good. Kan, sains dengan Islam. InsyaAllah kuliah-kuliah yang akan datang, saya akan ceritakan Quran, kelebihan ini, Quran ini. Dan beberapa ayat-ayat yang kaitkan tentang sains yang boleh kita ambil iktibar. Sebab Quran ini dia sinonim dengan sains yang kita belajar. Dia tak lari, tuan-tuan. InsyaAllah Lewandowski mula. Nanti saya akan jawab. Tengok kuliah saya pada setiap hari Ahad pukul 9, insyaAllah. Muhammad, zakat boleh bayar online. Jadi boleh bayar online, insyaAllah. Sebab tak ada akad. Nak buat macam mana? Proses PKP ni. Jadi kita bayar online. Dah clear dah. Akad tu sunat tu. Orang jawab dah apa. Gunakan zuriat untuk Tuhan. Ni. Okey, tolong jawab. Alhamdulillah, kita zakat online. InsyaAllah kita akan jawab nanti pada 5 hari bulan Mei dalam perbincangan bersama dengan
para asatizah nanti. Kalau apa ni, dalam kita naik kapal terbang, waktu berbuka puasa, bila sampai, selalunya atas kapal terbang ni, kalau mas dia akan bagi tahu waktu untuk berbuka. Sampai kepada negeri tu dah masuk, kita berbuka puasa. Okey. Kawan-kawan kita tulis jawab ni, Ustaz kepada ni. Kita tidur sekejap, lepas tu 8.30 bangun terus solat duha. Boleh ke Ustaz? Lepas subuh bangun sekejap, lepas subuh kita tidur sekejap, lepas tu bangun 8.30. Ya, buatlah solat sunat duha, kerana solat sunat duha ni siapa yang buat dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki kita. Kita puasa tapi tak tutup aurat, tolong bagi pencerahan. Langkawi. Tu Abah. Ni. Nak buat baik, baikkan semuanya. Ada orang puasa tapi tak solat. Ni macam mana? Sebab tu ada orang puasa tak tutup aurat. Tapi alhamdulillah dalam Ramadan ini, tak ada badar Ramadan, kita kontrol sikit mata kita kan daripada melakukan maksiat. Jadi tolonglah orang yang berpuasa taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak masuk bulan, kenapa bila nak masuk ramai orang akan meninggalkan kita? Meninggalkan kita? Mati apa? Tak faham soalan. Muhammad Desa. Alhamdulillah lain Ustaz Taju, Ustaz Hazlin tak cakap lain cak ayam. Okey kah? Hari itu hujan sungguh lebat menyebabkan lain cak ayam tu. Apakah hukum makan ubat tahan haid tujuan untuk puasa penuh? Adakah berdosa? Allah bagi kepada orang perempuan ni ABC. ABC tu apa? Bukan air batu campur. Allah bagi cuti. Dia nak lawan fitrah yang Allah bagi kepada dia. Nak makan ubat tahan haid, tak perlu. Allah bagi cuti, rehat. Kan, keistimewaan yang Allah bagi. Bukan saja boleh makan siang, sembahyang pun tak payah. Jadi kita jangan lawan fitrah Allah yang Allah bagi kepada orang perempuan. Jadi insya-Allah qada lepas itu. Jangan takut datang pula penyakit. Okey, Allah rawi, kalau kita dapat bantuan daripada sesiapa dan kita bantu kepada sahabat yang sangat memerlukan, Ustaz boleh tak bagi ulasan? Ya. Kita orang bagi bantuan kepada kita. Bantuan tu tak layak bagi kita. Kita ambil bantuan tu. Kemudian serah pada orang lain. Lagi bagus. Lagi bagus. Okey, untuk makluman tuan-tuan yang menyaksikan program pagi ni santai-santai sambil jawab soalan sahabat-sahabat. Program pagi ni adalah untuk mencari dana Surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Jadi tuan-tuan boleh tengok di akaun tu. Boleh masukkan insya-Allah untuk membina tempat wuduk dan juga tandas. Jadi duit-duit faedah bank tu bolehlah bantu. Ustaz, apakah amalan yang baik untuk arwah ibu bapa kita yang sudah meninggal? Doa banyak-banyak kan, kita sebagai anak yang soleh. Dan jangan lupa dalam Ramadan ni kita buat apa kebajikan, kita niatkan pahala untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. InsyaAllah Allah akan bantu mereka. Tak sabar nak dengar. Apa tu? Ustaz, surga orang. apa tu? Sengih. Apa tu? Puasa buat, solat tak mau. Ni kita dah ulas dah. Ni 5 Mei pukul berapa Ustaz? Pukul 10 malam. Nak tanya kalau sujud baca surah Al-Ikhlas. Ada khilaf dalam ni, ada dengan kata tak boleh sebab kita suruh berdoa. Berdoa banyak-banyak. Jadi kita doa banyak-banyak insya-Allah. Beli sayur dalam freezer yang sama ada arak. Tak apa ke Ustaz? Bukan arak tu jatuh atas barang-barang tu duduk tepi. Jadi kalau boleh kita bantulah. Sebab tu BMF, Buy Muslim First. Buy Muslim First. Belilah di kedai orang Islam insya-Allah. Bantu orang kafir ni pening tuan-tuan.
Ustaz ambil darah bulan Ramadan tak batal. Tu dah ulas dah dulu kan. Tak batal, tak batal. Nak sebut setiap kali takbir atau boleh sekali? Contohnya niat setiap kali takbir atau niat sekali aja. Apa ni? Kena niat setiap kali takbir atau niat sekali aja. Bila apa tu? Tak faham soalan. Niat tarawih kena sebut lafaz ni ialah sunat je. Yang penting niat kita kan. Angkat takbir, dialah tu. Kita semayang, memang solat sunat tarawih. Tak ada yang lain lah. Semoga dapat pergi umrah dengan Ustaz. Ya. Hukum orang yang bukan Islam pegang Al-Quran sedangkan kita orang Islam pegang Al-Quran perlukan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Orang bukan Islam tak ada lagi hukum bagi dia. Kan? Kita Quran ni kadang-kadang kita tak mau bagi kat mereka untuk mereka tengok. Bagi Quran, terjemahan supaya mereka baca. Bila mereka nak dapat hidayah daripada Allah? Kita kadang-kadang orang bukan Islam nak masuk masjid pun duduk singgah tepi masjid, halau. Ini sikap kita yang tak betul. Quran ni kita bagi. Kita orang Melayu ni kita ingat Islam ni hanya eksklusif untuk kita. Sedangkan Islam ni untuk semua manusia yang hidup di muka bumi Allah ini. Ini kesempatan yang ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa kawan-kawan kita yang bukan Islam, belilah Quran, bagilah dia. Bagi dia tengok, ada terjemahan tafsir kan, supaya mereka baca, mungkin dapat hidayah. Kadang-kadang orang yang kami, saya tengok ada satu masjid dekat kawasan saya ni, program orang bukan Islam. Ketika hari raya dijemput, datang. Dululah mereka sambut hari raya dan bawa masuk masjid, tunjuk mereka bagaimana nak ambil wudu, kemudian tunjuk masuk dalam masjid, bawa dalam masjid. Tunjukkan bagaimana orang Islam solat. Ini kesempatan yang ada. Ini kita duk eksklusif. Macam Islam ni kita saja, orang lain tak payah. Mereka masuk neraka. Sedangkan syurga yang Allah sedia ni seluas-luasnya. Semua yang ada ni kalau masuk pun tak penuh lagi. Tiba-tiba kita nak rasa kita saja. Sebab tu syurga ni untuk semua manusia. Lina, kalau kita sudah hafal Quran, contohnya Al-Baqarah, tapi lupa hafalan tu, ya. Berdosa kita. Sebab tu kena bagi, ingat sungguh-sungguh. Kalau boleh, ulang selalu. Harap sistem, harap sistem jangan hang. 5 minit pukul berapa? Pukul 10 malam insyaAllah. Okay, 28 minit lepas syuruk. Duha, ya betul-betul. Tu ada orang jawab lah tu, bagus. Saya nak tanya tentang orang yang reda dan bertawakal, contoh sakit tapi tak nak makan ubat, mendaratkan diri. Itu bukan reda, itu kebodohan diri. Ikhtiar, perlu kepada ikhtiar. Ya, bila kita ikhtiar, maka redalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahu saya nak tanya, macam ni kita niatkan usalli fardhu zuhri 4 rakaatain adaan lillahi ta'ala. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang saja aku ni tak boleh nak niat dalam hati. Dengan takbir, macam mana tu? Maksudnya kita nak lintaskan sekali dengan, sebenarnya niat ni benda yang terlintas. Tak apa. Angkat takbir tu dia dah. Usalli tu hanya lafaz niat saja. Jadi benda yang terniat ni, kita berdiri tu memang nak solat dah. Dia lah tu. Bayar fidyah Ramadan, apa ni? Boleh. Ramadan masih bolehkah? Ya. Bayar fidyah yang kita tinggalkan. Silap saya, kalau di Pulau Pinang, secupak lebih kurang dalam RM4. RM4 kot. Di Selangor tak tahu apa. Kalau di Kedah, di Sabah, ikut kepada negeri tersebut. Nak minta doakan ibu saya, hari lahir dia. Allah Akbar, panjangkan umur insyaAllah. Sejak umur berapakah yang harus kita ajar anak kecil itu berpuasa, sedangkan dia lebih patut ajarkan anak solat? Ya. Untuk solat, 7 tahun solat. Umur 10, kita rotan dia. Tapi kita boleh latih anak-anak kita ni untuk berpuasa. Bila? Janganlah sampai umur 4 tahun suruh puasa dah, kesian kawan tu kan. Solat pun 7. Pokoknya didiklah anak kita. Kalau mampu untuk berpuasa. Tak ada masalah.
Okey Ustaz, kalau perempuan baca Quran kena tutup aurat. Ya. Jangan ada dedah aurat. Lepas tu baca Quran. Ustaz, doa tadi ya beserta bacaan tambahan selepas salam kiri, salam kanan. Selepas tahiyat. Doa bagi doa beserta bacaan tambahan selepas salam kiri. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, belah kiri, wa a'udzubika min saqatika wan nar. Kalau nak tahu boleh mesej saya bagi detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ustaz, komen sikit tentang isu Rohingya. InsyaAllah 5 hari bulan Mei 10 malam. Macam mana sedekah bulan Ramadan? Nak keluar tak boleh. Online. Hari ni Nik Maidi. Ada tu kan? Bandar Teknologi Kajang untuk membina surau dan tandas, boleh masukkan. Online. Assalamualaikum Ustaz. Okey, sekarang dah pukul 10 lebih. Kita akan bersiaran semula pada banyak soalan-soalan ni. Jadi insyaAllah ada kesempatan yang ada. Alhamdulillah hari ini bersama dengan 424 orang yang menyaksikan secara live. Semoga ada manfaat dan kita akan jawab soalan ini. Saya akan tulis nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, program hari ini santai-santai ialah tujuan untuk mengutip dana bagi pembinaan surau tandas surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Jadi tuan-tuan bolehlah masukkan derma tersebut, sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak yang tanya soalan. Nanti saya akan jawab. Saya akan type nanti untuk anda semua. Okey. Bye-bye. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.